Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرفك ونحن الملائكة المقربون وافتح لنا معتك رب اشرح لنا صدرنا ويسر قال الشيخ المسلم تعالى sekarang. Buku. Dan wajib atas perempuan yang mustahadah itu membasuh farajnya. Muka surat 85. Kat tengah. Dan wajib atas perempuan yang mustahadah itu membasuh farajnya. Maka jika tiada tertahan darahnya daripada keluarnya malaikat dengan sampil maka wajib disampilnya dengan umpama kapas. Dan jika tiada kesakitan dengan dia dan tiada puasa, maka jika kesakitan ia dengan sampil atau ia puasa, tiada wajib atasnya sampil, maka jika ia puasa, wajib meninggalkan sampil pada siang hari. Dan wajib atas perempuan yang mustahadah. Kita maklum perempuan yang mustahadah ialah darah istihadah itu ialah lain daripada darah yang keluar lain daripada darah haid. Ketika datang darah istihadah itu wajib dia salat. Sebab darah istihadah ialah darah yang datang lain daripada masa datangan haid. Seperti bahawasanya haid dia tu lebih daripada 15 hari, 15 malam ialah sebanyak-banyak haid. Maka apabila dia nak solat saat itu, mestilah dia tu basuh akan darah yang ada yang keluar itu. Sebab darah tu darah bukan darah haid, darah istihadah. Maka wajib di atas dia kena solat. Maka wajib di atas dia membasuhkan faradnya daripada darah. Itu maknanya dan wajib atas perempuan yang mustahadah itu membasuhkan faradnya. Kalau tidak sah salat. Selepas pada dia basuh, nak solat tu wajib dia kena basuh. Darah yang keluar, darah istihadah tu wajib dia kena basuh. Selepas pada basuh tu apa nak buat pula?
maka jika tiada tertahan darahnya daripada keluar, melainkan dengan sampil, maka wajib disampilnya. Selepas pada basuh tu dia tengok keadaan darah dia. Dia katanya maka jika tiada tertahan darahnya daripada keluar, tak boleh nak tahankan darah dia daripada keluar, melainkan dengan sampil, dengan sumbat. Nah, dengan disampil disumbat, maka wajib disampilnya. Maka wajib. Disampil tu dengan umpamu kapas. Dengan kapas atau seumpamanya. Seumpama kapas. Jadi maknanya kena ambil kapas ke atau benda-benda yang lebih kurang dengan kapas tu, sampil. Maknanya tutup jalan darah. Sumbat artinya tutup jalan darah supaya darah tak keluar. Sebab kalau keluar darah tu jadi membatalkan sembahyang pula. Jadi maknanya tengok keadaan kalau darah istihadah dia tu tak banyak. Tak banyak tapi ada keluar darah istihadah tetapi tidak banyak. Kalau tidak sumbat, tidak masuk kapah di situ, tidak tutup jalan dia pun dia tak keluar kat luar. Bahkan ada sekadar sebelah dalam saja. Maka tak wajib. Tetapi kalau banyak, kalau tak sampil, tak sumbat, tak tutup dengan umpama kapas tu, maka darah tu akan keluar. Tidak sah solat lah. Mesti kena sampilkan. Kena tutup jalan darah keluar. Lepas tu nak guna apa? Guna kapas ke artinya benda-benda yang lebih kurang dengan kapas. Wajib kena disampilkan. Tapi kata wajib tu jika tiada kesakitan dengan dia dengan disampil. Kalau tak sakit lah. Maknanya kalau tidak dia tak terasa kesakitan dengan sebab ada kapas di situ tu. Dan tiada puasa, dia pun tidak ada puasa seperti luar daripada bulan Ramadan. Itu jadi mana wajib disampil tu sekiranya kalau tak terasa kesakitan dengan sebab disampil tadi. Artinya dia tidak puasa. Wajib. Maka jika kesakitan ia dengan sampil, letak kapas kat situ untuk nak tahan darah tu, memang darah tu dia suam. Darah tu suam lama-kelamaan tu, seminit dua tu boleh tahan. Kalau lama-lama sikit tu nak jadi pedih, panas pedih. Nak jadi panas pedih tak selesa sangatlah. Kapas ada kat situ. Artinya dia puasa. Sebab masuk dalam katanya ada benda dalam rongga membatalkan puasa. Tiada wajib atasnya kalau kesakitan dengan sebab ada benda tu, artinya takut nak batal puasa dengan sebab dia ni dalam bulan Ramadan wajib atas dia puasa. Tiada wajib atasnya sampil. Tak wajib. Tak wajib. Maka jika ia puasa wajib menanggal. Kalau dia puasa kalau waktu siang wajib dia kena tanggal. Jadi maknanya ambil masalah kesakitan dulu. Kalau letak kapas di situ dia rasa panas pedih, rasa panas, rasa pedih, jadi tak selesa sangat. Maka tak wajib. Lepas tu sembahyang dengan keadaan begitu, tapi dimaafkan. Jadi keluar darah pun tak mengapa, dimaafkan. Lepas tu kalau dia katanya dia ni
tidak kesakitan. Tidak kesakitan. Cumanya siang tu tak boleh sebab dia nak puasa. Maka malam mesti buat. Sampilan tu apabila nak puasa masuk waktu subuh tu dia kena buang lah. Takut nak batal puasa pula. Maka jika ia puasa wajib menanggalkan. Kena buang lah. Menanggalkan sampil pada siang hari. Sebab nak puasa pada siang. Maka jika tiada memadai sampil sebab banyak darahnya, maka wajib dicawatnya. Kalau dia dah letak kapas, dah sumak dengan kapas, dah tutup jalan keluar darah dengan kapas dah, darah tak boleh nak tahan darah lagi. Tak boleh nak tahan darah lagi. Sebab darah tu banyak. Dia katanya, maka jika tiada memadai sampil sebab tak memadai itu kerana apa? Sebab banyak darahnya. Darah yang keluar, darah istihadah dia yang keluar tu banyak. Tak padan dengan sampilan kapas. Maka wajib atasnya cawat. Nak pakai cawat pula. Kena pakai. Dan jika keluar darah kemudian daripada sampil dan cawat dengan tiada taksir pada keduanya, maka iaitu dimaafkan dia. Sama juga masalah tak boleh pakai sebab sakit tadi. Sama juga masalah tak boleh nak pakai sebab puasa, maka apabila dia sembahyang tu darah keluarlah. Artinya dia dah pakai sampilan kapas, dah tutup jalan, dah pakai cawat, tapi apabila dengan sebab darah tu banyak, keluar lagi darah, maka dimaaf, sah solat dia. Lepas tu cawat tu yang guna sekarang tu lah. Guna pada masa istihad, pada masa datangan bulan haid tu. Benda tu dah memadai lah. Pakai seluar yang sebelah dalam tu, itu pun dah memadai untuk nak jadi cawat. Tak mesti buat dengan kain macam dulu. Tak mesti begitu. Tapi orang zaman dulu tu dia buat dengan kain. Dalam kitab fiqh dia katanya nak buat cawat tu ambil kain. Buat itu, buat macam bentuknya nak macam pampers. Pampers yang itu. Bukan pampers yang macam seluar. Bentuk dia nak macam pampers yang zaman dulu tu yang apa dia? Letak tapal. Dia buat kain macam tu, lepas tu dia pakai, lepas tu ada tali, ikat di pinggang sebelah kanan, ikat di pinggang sebelah kiri. Itu orang zaman dulu dia buat gitu. Dia potongkan kain ni, lepas tu bagi ada tali naik, macam apa? Cuma tali tu ikat di pinggang sebelah kanan, ikat di pinggang sebelah kiri. Tapi yang sekarang tu banyak yang orang perempuan guna pada masa haid yang pakai sekarang tu, itu dah memadai untuk nak jadi cawat. Kemudian selepas pada apabila jadi cerita-kitanya orang perempuan yang istihadah, darah dia sentiasa keluar, apabila masuk waktu solat, dia pun nak solat, maka wajib di atas dia membasuhkan faraj dia. Kemaluan dia tu kena basuh, bekas darah tu kena basuh. Tapi kalau contohnya selepas pada sembahyang syur tu,
maka biarkan tak basuh pun tak mengapalah sebab nanti nak basuh nak solat subuh pula. Jadi wajib kena basuh tu apabila dia nak solat. Selepas pada basuh, tengok kena sumbat ke tak kena sumbat. Kena tutup jalan darah ke tak tutup. Kalau darah, kalau tak boleh nak tahan darah, malaikat kena tutup jalan darah dengan umpama kapas yang dia kata dalam kitab katanya sampil tadi tu, maka wajib kena buat. Lepas tu kalau sampil tu menyakiti tak menyakiti, puasa tak puasa, kita tengok sini. Lepas tu kalau sudah sampil, tengok kalau darah terlalu kuat, terlalu banyak, tak memadai, maka kena tambah cawat pula satu lagi. Tetapi kalau dah cawat, dah apa semua, tetapi darah masih keluar lagi, maka dimaaf. Situ ya. Dan wajib bersegera kemudian daripadanya mengambil wuduk. Jadi selepas pada sampil tadi, lepas basuh, sampilkan. Kalau tak ada sampil, cawatkan. Lepas pada tu mesti bersegera mengambil wuduk. Cepat-cepat. Dan wajib bersegera. Wajib di atas perempuan yang selepas pada dia letak sampilan tadi, kapas tadi, wajib dia bersegera cepat-cepat. Kemudian daripadanya, kemudian pada sampil dan cawat, mengambil wuduk. Kena cepat-cepat ambil wuduk. Atau kalau ada air, wuduk. Kalau tak ada air, atau tayamum. Jadi maknanya cepat-cepatlah wuduk. Tidak pun tayamum, kena cepat. Maka adalah menyucikan itu, menyucikan faradnya dan sampilnya dan sampil dan cawat dan wuduk di dalam waktu tiap-tiap fardu. Jadi maknanya dia katanya jadi berapa perkara yang kena buat belum pada nak solat. Satunya basuh. Yang keduanya letak sampil. Maknanya tutup jalan darah dengan umpama kapas. Lepas tu tengok memadai ke tidak. Kalau tidak kena tambah cawat satu lagi. Lepas pada tu kena bersegera kepada ambil mengangkat hadas. Ambil wuduk artinya tayamum. Lepas tu kena terus solat. Kena segera pula kepada solat. Tapi perkara yang tadi tu mesti dibuat bila, nak buat bila, nak basuh farad untuk nak solatnya. Kalau nak basuh saja-saja ni tak syaratlah bila waktu sekalipun. Tapi kalau nak basuh untuk nak solat, dia katanya maka adalah menyucikan faradnya dan sampil, yang letakkan sampil tadi, dan cawat, yang pakai cawat, dan wuduk dan mengambil wuduk tu semua berapa perkara, menyucikan farad, sampil, cawat, wuduk atau tayamum, semua tu di dalam waktu tiap-tiap fardu. Maknanya mesti dibuat di dalam waktu tiap-tiap fardu. Macam tayamum. Nak tayamum mesti kena masuk waktu lebih dulu. Kalau belum masuk waktu nak tayamum siap-siap awal-awal, tidak memadai. Maka yang ni pun macam tu juga. Jadi maknanya kalau kita katanya ada 10 minit nak masuk waktu zuhur, dia basuh farad dia awal-awal, dia letak sampilan, dia pakai cawat, lepas tu dia ambil wuduk, tunggu masuk zuhur, terus solat. Tak memadai. Tak boleh nak buat begitu. Tak boleh nak buat begitu. Mesti kena buat selepas pada masuk waktu. Sebab perkara ni perkara darurah. Buat boleh kita, maknanya dia basuh kerana apa? Basuh farad dia kerana nak solat. Letak sampil pun nak solat. Pakai cawat pun nak solat. Ambil wuduk pun kerana nak solat. Lepas tu kalau belum pada masuk waktu ada nak solat ke?
Tak ada lagi sebab tak wajib. Kan? Belum masuk waktu tak ada nak solat lagi. Jadi kena buat bila? Nanti nak solat. Macam tayamum lah. Nak tayamum bila? Nanti nak solat. Kita nak solat bila? Nanti masuk waktu. Begitulah. Dan wajib tertib. Tertib macam mana? Seperti yang tersebut itu. Kena tertib. Jangan ambil wuduk dulu. Walaupun boleh kita pakai, sudah ambil wuduk, pakai sarung tangan basuh, dia tak sentuh kemaluan dia. Sebab dia pakai sarung tangan. Boleh kan? Tapi tidak memadai. Mesti kena buat ikut tertib yang tersebut. Yang maknanya tertib macam tadi. Basuh, faraj, letak sampil, cawat dan wuduk. 1, 2, 3, 4. Kena mengikut tertib dia. Lagi bersegera. Satu-satu tu kena segera. Kena cepat-cepat. Maknanya sudah basuh farad, cepat-cepat letak sampil. Lepas tu letak sampil tu cepat-cepat pula kepada pakai cawat kalau perlulah. Selepas tu cepat-cepat kepada solat. Masa buat tu basuh tu tak cepat-cepat pun. Basuh sehingga suci. Basuh sehingga suci. Tapi selepas basuh kena cepat-cepat letak sampil. Lepas tu letak sampil tu jangan buat cepat-cepat lah. Nanti susah pula. Selepas pada letak sampil cepat-cepat pakai cawat kalau perlu. Lepas pada pakai cawat tu cepat-cepat kepada solat. Bukan semua tu buat. Maknanya macam ni lah. Kalau nak banding, kalau ambil wuduk, lepas pada basuh muka, cepat-cepat basuh tangan. Lepas pada basuh tangan tu, cepat-cepat. Jangan basuh muka sekejap. Basuh muka, pergi minum air dulu. Jangan. Kerana, kenapa mesti disegerakan? Kerana mengurangkan hadas. Sebab darah dia tu keluar setiap masa. Selepas pada dia pakai cawat, kalau buat lambat nak solat, sudah pakai cawat, basuh baju dulu, gosok baju dulu masalah, makan dulu. Jadi darah dia akan keluar banyak pula. Jadi maknanya selepas pada pakai cawat, selepas pada letak sampil tu, kalau terus solat tu, jadi darah tak banyak sangat, tak ada nak keluar banyak sangat. Begitulah. Itu maknanya kerana mengurangkan hadas. Apa dia hadas? Darah yang keluar. Jadi maknanya kita cepat-cepatkan tu supaya darah tak banyak keluar. Nak mengelak daripada keluar tu, tak boleh jadilah sebab dia datang istihadah. Begitulah. Dan demikian lagi wajib bersegera kemudian daripada wuduk atau tayamum mengerjakan sembahyang. Macam kata tadi pun kena segera juga. Tetapi kena segera macam mana? Dia katanya, tetapi harus takhir, buat lambat. Jadi sudah pakai cawat tu, tak terus solat dengan sebab terlambat kerana nak tutup aurat. Tetapi harus takhir. Takhir ni mana jadi lambat lah. Takhir maknanya jadi lambat. Kerana menutup aurat. Sudah pakai sampil, sudah pakai cawat tu, nak pakai kain telekung apa lagi, nak tutup aurat, nak solat ni. Dan ijtihad pada kiblat. Kalau dia tak tahu kiblat dulu lagi, dia kena cari kiblat ke arah mana, sebab nak solat tak boleh kalau tak tutup aurat, sebab nak solat tak boleh kalau tak tahu kiblat. Maka selepas pada dia pakai cawat dia itu tak ni, kiblat belum tahu lagi ke jihad mana, sebab tempat ni baru dia datang. Maka kena cari kiblat, kena ijtihad pada kiblat. Carilah. Tidak mengapa, sebab berhajat. Jadi lambat sebab duk cari kiblat sebelah mana. Jadi lambat tu sebab duk tutup aurat. Itu tak mengapa.
dan menanti jemaah. Nanti nak kalau nak bagi cepat dia kena solat seorang. Tapi kalau tunggu sikit akan dapat solat berjamaah, maka tunggu, kita katanya macam sekarang itulah. Kita kalau itu imam di masjid, dia bukan selepas pada azan tu dia terus qomat kan. Ada setengah masjid tu 10 minit. Maka 5 minit belum nak solat dah siap. Dia dah siap. Letak sampil atau pakai cawat tu dia dah siap. Lepas tu tunggu nak solat jemaah. Di masjid ke ataunya kat rumah sama suami kat surau kat tak kira lah. Tunggu sampai masa nak dirikan solat jemaah. Itu pun tak mengapa juga. Dan menjawab bang azan. Sudah masuk waktu, dia basuh farad, ambil wuduk apa siap. Apabila dia nak solat, orang baru azan. Dia pun tak terus solat lah. Tunggu jawab, habiskan azan dulu untuk nak dapatkan pahala jawab azan. Dan qomat. Jawab azan, bang, qomat. Bang, azan, qomat tu qomat lah. Maka sekalian yang demikian itu maslahat semayang. Maka maknanya jadi terlambat kerana nak tutup aurat, jadi terlambat kerana nak tunggu, nak cari kiblat. Jadi lambat kerana menunggu-nunggu menantikan semayang jemaah. Jadi terlambat dengan sebab nak jawab azan, nak jawab qomat. Maka semua jadi terlambat dengan perkara yang tersebut saat itu, tak mengapa sebab masuk di dalam kemaslahatan bagi sembahyang. Jadi maknanya walaupun tak terus solat tapi kita dah masuk di dalam kemaslahatan bagi solat. Benda yang bersangkutan tak dapat tidak bagi solat. Dan jika berlambat bukan kerana maslahat sembahyang, bukan kerana lain. Dan jika berlambat jadi lambat. Lepas pada ambil wuduk tu jadi kelambatan. Nak tahu lambat tak lambat tu kembali kepada uruf. Tapi jadi terlambat dia tu bukan kerana maslahat sembahyang. Bukan kerana maslahat sembahyang, bahkan kerana lain daripada maslahat sembahyang. Macam mana? Seperti makan, sudah ambil wuduk, masuk dapur, makan dulu. Atau umpama makan. Sudah ambil wuduk, kebetulan tetamu datang. Ada orang datang ke rumah, bercakap dengan tetamu dulu, layan tetamu dulu. 10 minit, masalah. Lepas tu jadi lambat tu, itu kembali pada uruf. Jawabnya batal wuduk. Wuduk dia tu batal. Sebab darah dia sentiasa keluarkan. Keluar darah istihadah membatalkan wuduk. Darah istihadah, keluar darah istihadah membatalkan wuduk. Maka apabila jadi kelambatan bukan kerana maslahat solat tu, maka wajib mengulangi sekalian yang tersebut itu dikerjakan seperti dulu. Maka wajib mengulangi sekaliannya yang tersebut. Kena buat balik. Benda yang telah buat tadi, benda yang tersebut tadi kena buat balik. Dikerjakan seperti dulu. Mana? Kena masuk bilik air, basuh kemaluan farad dia, kena letak sampil, kena cawat, kena ambil wuduk. Baru boleh solat. Kena ambil satu balik. Tu kalau jadi terlambat tu kena ambil satu balik. Sebab tu, tapi kena tengoklah, kalau terlambat kerana maslahat solat tak mengapa. Kalau kerana lain daripada maslahat solat, maka habis. Kena buat satu balik. Begitu dah. Jadi wuduk dia tu batal. Lepas tu nak ambil wuduk saja tak boleh sebab darah dah keluar. Kena basuh darah dulu.
Jadi kena ambil satu balik. Abi ya. Mas'alatun jika putus darah istihadah. Dan yang umpamanya darah istihadah. Dia istihadah ini masuk dalam orang perempuan yang datang darah istihadah, masuk dalam golongan orang yang daimul hadas. Masuk dalam golongan orang yang daimul hadas. Mana orang yang sentiasa keluar hadas. Sebab darah istihadah macam kencing. Apa dia? Keluar kencing, batal wuduk. Keluar darah istihadah, batalkan wuduk. Maknanya darah air kencing yang sentiasa keluar, kita panggil salisil baul. Masuk dalam golongan orang yang sentiasa berhadas. Seperti sentiasa keluar kencing, seperti sentiasa keluar angin. Maka yang mustahadah ni sentiasa keluar darah. Jadi maknanya orang daimul hadas lah. Dia kena basuh setiap waktu nak solat. Maka di sini dia katanya dan jika putus darah istihadah. Kalau orang yang perempuan yang mustahadah dan yang umpama darah istihadah. Cuba cari apa dia yang umpama dia. Yang umpama dia orang yang kencing dedas tadi lah. Yang salisil baul tadi. Dan yang umpamanya seperti orang yang salisil baul, yang kencing sentiasa keluar air kencing. Jadi maknanya darah istihadah dia selalunya belum pada ni keluar sentiasa ada basah keluar. Air kencing pun begitu juga. Salisil baul maknanya sentiasa keluar basah kat situ. Ada keluar kencing. Tiba-tibanya berhenti, putus, tak keluar. Tapi putus tu bila? Jadi tak berhenti, tak keluar. Kemudian daripada mengambil wuduk, selepas pada ambil wuduk. Jadi dia ambil wuduk ni belum pada nak solat kan? Ambil wuduk lepas pada letak sampil kan? Jadi maknanya contohnya beginilah. Apabila masuk waktu zuhur. Dia pun nak solat zuhur lah. Dia nak solat zuhur. Maka dia pun basuh farad dia. Ketika dia basuh tu darah masih keluar lagi. Sikit ke banyak ke pulanglah. Ketika dia basuh tu tengok darah masih keluar lagi. Dia pun basuh. Basuh letak sampil. Sudah letak sampil, dia ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, dia terasa macam katanya darah tu dah berhenti. Yakin kata darah tu berhenti. Dia tahulah. Selepas pada ambil wuduk. Maka macam mana nak solat terus ke nak macam mana? Begitu. Atau di dalam mengambil wuduk. Mana tengah-tengah ambil wuduk tak, maknanya sedang mengambil wuduk. Ketika sapuh kepala, darah putus, darah berhenti.
Tu mana dia dalam nak tengah-tengah ambil wuduk, tak ada nak habis wuduk lagi, tak ada nak habis ambil wuduk. Mana ketika dia bersapuh kepala masalah, darah berhenti. Nak teruskan macam mana? Nescaya hukumnya, nescaya wajib membasuh farad dan mengambil wuduk atau tayamum lain. Kena buat balik. Sebab sani dia ambil wuduk dalam keadaan darah ada kan. Dia ambil wuduk dalam keadaan darah ada keluar. Tetapi sekarang darah dah berhenti. Darah berhenti maknanya tak ada darurah. Dah tidak ada darurah. Sebab darah istihadah pun berhenti atau kalau kencing air kencing pun dah berhenti. Maka wajib dia kena pergi basuh. Tak boleh terus pergi basuh darah. Jadi maknanya selepas pada ambil wuduk belum pada nak solat, darah berhenti. Tak boleh terus solat begitu. Mesti kena pergi basuh farad dia. Lepas pada basuh farad nak letak sampil ke tidak? Tak payahlah sebab darah dah berhenti. Tak payah sampil, tak payah syawat lah. Sebab darah dah berhenti kan. Maka basuh farad, ambil wuduk, solat lah. Maka situ tak wajib bersegera lah. Sebab jadi macam orang biasa lah. Jadi macam orang biasa. Sebab darah dah berhenti, dah putus, dah habis, dah tak keluar dah. Jadi ambil pergi basuh farad, sudah basuh farad nak makan dulu ke, lepas pada tu artinya nak terus ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk, nak bersimbang dulu, nak makan dulu apa, jadi tak wajib segera sebab dia sekarang dah tak ada darah istihadah. Jadi macam orang biasa. Tengok. Dia katanya sekali lagi, masalah jika putus darah istihadah dan yang umpamanya putus tu bila kemudian daripada mengambil wuduk. Lepas pada ambil wuduk tapi belum pada nak solat. Atau di dalamnya sedang dalam perbuatan mengambil wuduk, tengah-tengah ambil wuduk tu darah berhenti. Apa hukum? Nescaya wajib membasuh faraj dan mengambil wuduk atau tayamum lain. Kerana kenapa kena buat balik? Kena basuh, kena ambil wuduk balik? Kerana diihtimalkan sembahyangnya kerana putus ketiadaan kembali lagi. Macam mana? Ni. Lepas pada ambil wuduk, darah berhenti. Apabila darah berhenti, boleh jadi dua. Darah berhenti terus. Artinya berhenti minit dua. Atau berhenti 10 minit ke. Jadi maknanya, maka kalau boleh jadi berhenti sekali ni, terus. Allah Ta'ala bagi sembuh dah kot. Begitu kan? Dah sembuh kot. Dah berhenti, dah tak keluar dah kot. Boleh jadi begitu. Boleh jadi berhenti sama tara saja. Lepas tu kalau kita fardu katanya boleh jadi dua. Boleh jadi dua. Berhenti darah, berhenti ni, berhenti terus pun boleh jadi. Kalau berhenti terus, mana dia dah bukan orang mustahadah. Dia dah bukan orang mustahadah. Orang biasa dah. Begitu. Tanya berhenti sama tera. Berhenti sekejap. Boleh jadi setengah jam lagi dia datang balik. Boleh jadi juga. Maka lalu tu kita ambil balik sedapnya ialah berhenti terus lah. Apabila berhenti terus tu maknanya dia bukan orang mustahadah. Orang mustahadah semayang dalam keadaan ada darah tak dimaaf. Orang yang mustahadah semayang dalam keadaan ada keluar darah tu selepas dah letak sampil itu yang dimaafkan. Seperti dia puasa tak boleh letak sampil keluar darah, sembahyang dalam keadaan keluar darah, itu dimaaf. Sebab tu kena ulang balik basuh. Melainkan jika kembali darah dengan hampir. Melainkan jika kembali darah dengan hampir.
dengan masa yang dekat. Dalam masa yang dekat. Jadi contohnya, lepas pada dia ambil wuduk, dah nak solat. Lepas pada ambil wuduk, lepas pada basuh, dia letak sampil, dia ambil wuduk. Lepas pada habis wuduk, nak solat. Tengah-tengah siap-siap nak solat, darah berhenti. Apabila darah berhenti, dia pun boleh jadi nak berhenti terus kot sebab semalam dah makan ubat. Dah berhenti. Dia pun nak pergi basuh farad lah. Pergi nak basuh, rasa darah datang balik. Apabila begitu, tak payah basuh. Terus salat. Tengok. Malaikat jika kembali darah, darah berhenti, lepas tu dia datang balik dalam masa yang dekat. Sekira-kira tiada luas, ia mengerjakan sembahyang dengan taharahnya. Jadi, darah berhenti, lepas tu dengan datang balik tu kira masa begini. Mana? Basuh, ambil wuduk, sembahyang. Berapa minit? Pakai masa. Katalah 10 minit. 10 minit. Kalau datang darah berhenti, tu lebih kurang 10 minit. Kita katanya kalau dia guna masa, maknanya basuh, ambil wuduk. Basuh, ambil wuduk, solat. Kira-kiranya masanya, pakailah masanya 10 minit. Maka sekiranya kalau darah berhenti dengan dia datang balik pula tu tak sampai 10 minit, maknanya darah tu datang balik dengan masa yang dekat. Faham kita? Malaikat jika kembali darah dengan hampir sekira-kira tiada luas, ia tak muat. Tiada luas, tak muat, ia mengerjakan sembahyang dengan taharahnya, taharah sembahyang. Sama ada beradat kembali atau dizonkan. Sama ada beradat kembali. Sama ada adat dia berhenti, kembali balik. Dah selalu jadi begitu. Atau zonkannya akan hampir kembali dengan adat. Tapi artinya dia sengka katanya, ni macam ni lah dia. Berhenti 2-3 minit, datang balik. Berhenti 2-3 minit, datang balik. Adat dia dah jadi begitu. Atau lain. Maka hukumnya, maka tiadalah wajib atasnya mengambil wuduk lain. Terus solat lah. Jadi kita katanya, dia ni macam ni lah dia. Datang sekejap, berhenti 2-3 minit, datang balik pula. Berhenti 2-3 minit, datang balik. Maka dia ni, lepas pada ambil wuduk, sekiranya berhenti 2-3 minit tu datang balik, adat dia begitu, dia dah tahu begitu, maka tak payah dia ulangkan wuduk. Terus solat je lah. Maka tiadalah wajib atasnya mengambil wuduk yang lain. Tak mesti kena ambil wuduk lain pula tu, tak mesti. Kerana adalah wuduknya itu lagi kekal. Mana wuduk dia tu masih ada lagi, belum batal lagi. Kerana adalah wuduknya itu lagi kekal, masih kekal lagi atas halnya. Maknanya dalam keadaan dia lah. Maknanya wuduk masih kekal lagi, masih ada lagi, belum batal lagi. Atas hal, mana atas kelakuan wuduk. Itu ya, bahasa cakap. Masih kekal atas halnya. Maknanya macam dulu lagi lah. Maknanya masih ada wuduk lagi tu lah. Dan demikian lagi hukum jika dan demikian lagi yakni seperti darah istihadah, hukum orang, hukum bagi hukum bagi bukan jika. Hukum bagi orang yang sentiasa kumah kencing atau wadi. Maknanya macam kencing dedah tu. Yang sentiasa keluar kencing, yang sentiasa keluar wadi pun hukum atau madhi. Maka seperti hukum orang istihadah jua pada sekalian, pada segala yang tersebut. Kena basuh. Tapi kalau lelaki tu apa dia kena ikat lah.
pakai kena tadah. Begitu. Lepas tu kalau putus, belum lepas pada ambil uduk belum solat, macam tu hukum dia. Gitu ya. Habis. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata mas'alatun jika sembahyang berdiri tiada tertahan kumahnya. Dan jika sembahyang duduk tertahan ia daripadanya. Nastia wajib sembahyang duduk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan wa arifina kal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستغفرك كما قرأناه ونحفظنا ونسنا وردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام